bernama MH370. Setelah kita banyak mendengar dan banyak yang kita lihat dalam berita, dalam Facebook dan sebagainya, dalam internet, yang bagi saya yang terbaik, maklumat yang terbaik adalah daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Kerana kita diminta oleh Allah Subhanahu Taala sendiri, apabila banyak sangat berita-berita, maka kita kena tanya kepada orang yang paling bertanggungjawab untuk menyelesaikan, untuk memberitahu kepada kita maklumat yang sebenarnya. Maka tanggungjawab ini ialah tanggungjawab kerajaan, dan saya rasakan itulah maklumat yang saya pegang. Tentang MH370, saya rasa bagi firasat saya lah, sebab kepada kejadian itu ialah technical error yang berlaku dalam aircraft itu sendiri. Dan ini hanya boleh dibuktikan hanya dengan terjumpanya black box itu. Maka tanggungjawab kita sekarang ini adalah untuk mencari black box, kotak hitam itu, dan kita doakan supaya terjumpa juga kotak itu. Dan masa kita agak singkat sebelum black box ini akan hilang dan mungkin tidak lagi dijumpai. Dan akhirnya kita akan sampai kepada tahap yang mana kita tidak tahu apakah sebab kepada kejadian itu. Dan inilah mana kuasa kita sebagai manusia, kita terpaksa bergantung kepada Allah SWT juga, kita serahkan kepada Allah. Hidup dan mati ini adalah ketentuan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup ini akan mati. 200, 300 orang, 1,000 orang, 2,000 orang, 5,000 orang mati. Biasa saja, tiap-tiap hari berapa ribu orang, berjuta manusia mati. Tetapi kekosongan yang akan dirasai oleh keluarga yang terdekat dengan kematian yang mengejut, yang tidak dijangka-jangka ini, memanglah itu sesuatu yang kita perlu prihatin dan perlu memberi sokongan kepada mereka. Banyak tumpuan ditujukan kepada pilot. Bagi kita, pilot ini boleh katakan tidak mungkin pilot yang mukmin, tidak mungkin pilot yang mahir, yang mempunyai capability dan testimonial yang begitu baik, boleh melakukan kerja-kerja yang tidak betul ini. Jadi kembali kepada, itu sebab itu saya katakan bahawa technical error yang berlaku dalam pesawat ini adalah kemungkinan yang paling besar kepada kejatuhan pesawat itu. Dan ini bukan konspirasi daripada mana-mana. Banyak teori-teori konspirasi yang ada dalam internet dan sebagainya, dalam pesawat khabar, maka itu ada berita-berita, anggapan-anggapan yang tidak boleh dipakai. Dan perkara yang kedua yang saya ingin bangkitkan ialah tentang apa yang berlaku di Mesir. Pertama sekali, apa yang berlaku di Mesir adalah urutan daripada rampasan kuasa tentera. Dan ini adalah sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang biasa. Di dalam mana-mana negara yang dipimpin oleh tentera, demokrasi itu akan diletakkan di tepi. Judiciary juga akan diletakkan di tepi. Legislatif juga akan diletakkan di tepi. Yang betul-betul berkuasa ialah general yang memerintah. Maka itulah nasib orang Mesir, 80 juta manusia di sana. Itulah nasib mereka. Mungkin itu adalah kerana undangan mereka sendiri. Kerana mereka tidak sepakat untuk menyokong demokrasi. Mereka tidak sepakat. Mereka bersepakat untuk berpecah, untuk berbalah. Akhirnya yang berkuasa yang naik ialah diktator, dan hanya diktator yang boleh memerintah mereka. Sebab itulah sekarang ini rakyat Mesir boleh dikatakan menyerah. Serahlah kepada Allah, serah kepada diktator itu untuk memerintah, dan perintahlah segala macam-mana. Bunuhlah berapa ramai nak dibunuh, dan buatlah apa yang nak dibuat. Inilah yang berlaku secara ringkaslah di negara Mesir. Adakah kita di sini, persoalannya kita, setelah kita melihat apa yang berlaku di sana, adakah kita nak negara kita jadi macam itu? Maka oleh sebab itulah, maka pengalaman yang berlaku di Mesir itu sepatutnya memberikan pelajaran kepada kita untuk kita memperkuatkan demokrasi, untuk kita berikan kebebasan untuk kita bersuara dan bertindak dalam lunas-lunas demokrasi yang baik. InsyaAllah dengan itu kemakmuran dan keadilan itu akan ditegakkan di negara kita. Kita tidak ingin melihat apa yang berlaku kepada mahkamah dalam tempoh 2 hari menghukum 500 orang lebih kepada hukum bunuh, bukan hukum penjara. Disebabkan oleh sana berlaku kematian dalam satu rusuhan, maka 500 orang akan dihukum bunuh oleh satu mahkamah, oleh yang arif
oleh yang arif, bukan yang bodoh yang macam biasa macam kita ini, tetapi yang arif, hakim, yang hebat, bukan leki-leki orang, tetapi dalam keadaan negara yang diperintah oleh tentera, itulah keadaannya. Jadi pendirian kita di dewan ini, saya rasa kita jelas. Hanya kita nak bersuara ini, kita kata itu negeri lain, undang-undang lain, dan kita tak mau campur aduk dengan urusan negara lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, Rasulullah berkata, bukan Allah berkata, Rasulullah berkata, "Wa man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum." Sesiapa yang tak ambil hirau tentang urusan orang-orang mukmin walau di mana mereka berada, maka bukan di kalangan orang mukmin. Persoalan kita sekarang ini, adakah kita orang mukmin? Saya sebagai seorang mukmin mesti ambil berat, dan semua ahli-ahli dewan di dewan ini mesti mengambil berat, dan inilah yang diberitahukan oleh kita. Tanya suara kita, kesepakatan kita, di mana kita? Apabila kita melihat kezaliman yang nyata di depan mata kita, apakah suara yang kita nak keluarkan? Apakah pendirian kita? Apa pendirian kita di sini? Paling tidak, kalaulah tak boleh buat apa-apa, bersuaralah di sini. Tiap-tiap orang bersuaralah tentang isu ini, kerana ini memberi gambaran betapa kita tertaut dengan hubungan kita dengan saudara kita di tempat lain, dan kita boleh menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita telah bersuara dan kita telah melakukan sesuatu untuk umat manusia ini, dan lebih bagi kepada umat Islam itu sendiri. Jadi oleh sebab itu saya rasa kita kena buat satu pendirian yang tegas di dalam parlimen kita ini, mengutuk keputusan yang dilakukan oleh mahkamah tentera itu. Paling tidak di pihak kementerian, kalau kita berbincang tentang kementerian luar, bagaimana kita nak bertindak, maka itu mestilah dengan bijaksana. Hubungan baik sesama Islam, sesama negara Islam, mestilah kita teruskan. Jangan kita pula bergaduh dengan dia, nak putuskan hubungan diplomatik dan sebagainya. Itu suatu tindakan yang kita tidak sarankan. Kita nak supaya dengan kebijaksanaan, dengan hubungan baik yang kita ada selama ini dengan Mesir, dan ramai pelajar-pelajar kita di Mesir, dan ramai pegawai-pegawai kita di Mesir, cukup rapat dengan mereka di sana. Mungkin kita ada cara-cara lain yang kita boleh lakukan untuk menyampaikan keputusan kita di sini, pendirian kita di sini, supaya mereka itu membuat keputusan-keputusan yang lebih bijak. Jangan menjatuhkan maruah negara Islam, jangan menjatuhkan maruah negara Islam dengan membuat keputusan-keputusan yang dikatakan oleh rata-rata keputusan orang-orang gila saja yang boleh membuat keputusan seperti itu. Tidak ada manusia yang waras, tidak ada mahkamah yang waras yang akan membuat keputusan seperti mahkamah tentera di Mesir itu. Jadi inilah kebijaksanaan ini. Saya nak tahulah daripada pihak, saya nak tahu apakah yang sudah kita buat, dan apakah cara yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar, hubungan baik kita ini, untuk kita menyampaikan mesej kita, dan seterusnya insya-Allah membolehkan mereka itu membuat keputusan yang lebih adil kepada rakyat mereka yang mukmin, yang Islam, yang saya kenal, sebab saya duduk di Mesir lama. Saya kenal golongan ikhwan muslimin ini. Mereka bukan pengganas. Tiada seorang pun di kalangan mereka yang membunuh orang atau menyuruh orang untuk membunuh sesiapa, atau untuk mengangkat senjata untuk menjatuhkan kerajaan. Tidak pernah. Kita kenal, dan semua kita kenal mereka ini. Tetapi ialah macam mana kerajaan tentera, apabila mereka ini tentera, mereka ini zalim, maka itulah nasib umat Islam di rata-rata. Kalaulah diperintah oleh tentera, maka mereka, umat Islam lah yang paling pertama yang akan kena seksa di negara itu. Sila. Ya. Terima kasih Pasir Putih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin minta penjelasan daripada Pasir Putih. Kita di dalam dewan ini dan di negara kita ini, untuk membuat satu pendirian seperti yang disarankan oleh ramai, supaya kita mengambil pendirian yang lebih keras lah, berkaitan dengan apa yang telah berlaku di Mesir ini. Nampaknya kita agak
terlalu berhati-hati seperti yang tadi dibangkitkan oleh rakan kita daripada Jasin, ya. Kerana sikap kita berkecuali, tidak mau campur dalam urusan negara lain. Adakah ini berpunca kerana kita sendiri tidak mau orang lain campur ataupun menegur apa-apa saja yang kita buat dalam negara ini, ya, walaupun tak betul, ya. Jadi adakah itu puncanya kerana kelihatannya seolah-olah bila kita tak mau tegur orang, ya, walaupun blatantly wrong dengan izin pengerusi, ya, orang juga tidak patut, tidak boleh menegur, ya, kita dalam mana-mana perkara yang kita buat. Apa pandangan Pasir Putih? Terima kasih Puan Kerai. Saya rasa kita ditakut bayang-bayang. Sepatutnya kita tak boleh takut, kerana kalau kita takut pun orang akan tegur juga. Amerika akan tegur kita, Britain akan tegur kita, negara jiran kita akan tegur kita, semua akan tegur kita kalau kita nampak kita buat kesilapan itu. Jadi kita tak perlu takut orang menegur kita, dan kita terima kasih kepada orang menegur kita. Terima kasih, tetapi keputusan kita tetap dengan pendirian kita atau keputusan kita, dengan hujah-hujah yang hebat yang kita ada, yang kita sudut pandang ramai. Kita boleh beri sebab kenapa kita menjatuhkan hukuman. Misal kata orang kata hukuman kepada ketua pembangkang itu adalah zalim. Pihak kerajaan boleh mengeluarkan hujah yang banyak mengatakan bahawa itu adalah keputusan yang tepat. Bagi orang Islam, mudah saja dia kata, kalau nak tuduh orang berliwat atau berzina, mesti ada 4 saksi. Kalau tak ada 4 saksi, kita buang kes. Itu bagi orang Islam, kita boleh jawab macam itu, tak ada masalah. Tetapi kenapa kerajaan buat benda nanti? Kerana kita mengambil takzir dan sebagainya. Itu pandai-pandailah jawab. Kita tidak perlu takut dengan orang menegur kita apabila kita melakukan sesuatu yang betul, yang baik. Jadi jangan bimbang. Saya rasa kita tidak perlu bimbang, kerajaan kita tak perlu bimbang, kerana kita di atas landasan yang saya rasa alhamdulillah baik jika dibandingkan dengan Mesir lah, dan saya baik, dan kita boleh menjawab. Hanya kita sekarang ini mestilah seperti orang lain juga, mesti menjadi orang lain juga, menegur kalau orang buat salah, kita tegur, kerana kita bertanggungjawab juga menegur. Ad-din nasihat, agama itu nasihat. Terima kasih. Silakan. Saya anulah, kerana apa ni Tan Sri, kerana Pasir Putih dah sebut ni, sebenarnya kalau kita nak kena hukum takzir, kita tak boleh hukum dia liwat. Kita tak boleh takzir liwat, takzir zina dan sebagainya, ya. Lalu maknanya kalau kita nak gunakan takzir, ianya mesti atas pertuduhan yang lain, dan semestinya tidak boleh kata atas sebab hukuman takzir dia didapati bersalah liwat, tak boleh, ya. Pasal liwat mesti bawah hudud, dan begitu juga dengan zina. Hanya sekadar nak mendapat pandangan pada Pasir Putih. Kota Tinggi. Itulah mungkin yang pembetulan kalau saya ada tersilap, dan kerana manusia ni mesti ada silap, dan mahkamah juga, hakim pun mungkin tersilap. Sebab itulah ada mahkamah-mahkamah urutan yang mana susulan yang tinggi lagi untuk memperbetulkan kalau ada kesilapan sebab itu. Dan inilah yang kita harapkan yang akan berlaku di Mesir. InsyaAllah mereka ini akan dibebaskan dan tidak dijatuhkan hukuman yang dikatakan menggila itu. Ada soalan tadi? Kak, saya Ketua boleh? Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya tertarik dengan pandangan Pasir Putih tadi bahawa kalau kerajaan dalam landasan yang betul. Terima kasih kerana periktirafan itu. Tapi dalam teguran, kita membuat teguran ni ada tertib. Kadang-kadang kita kata kita jangan bimbang orang tegur kita. Kita kalau berjiran pun, keluarga sendiri, kalau semua jiran tegur kita, adakah itu berlaku? Saya ingin tak juga. Bila teguran berlaku, mungkin ada. Tapi yang penting ni jangan kita pula bercerita yang bukan-bukan, yang tak ditanya pun soalan. Itu bagi saya teguran yang baik, tapi mesti ada tertib. Keduanya, kalau kita nak membuatkan sesuatu, antara minta pandangan, kadang kita minta. Jadi atas sebab itu saya rasa pelaksanaan teguran ini sebenarnya adalah secara bertertib, dan insyaAllah kalau itu diterima baik, saya yakin dan percaya perkara yang baik juga dapat kita bawa bersama. Apa pandangan Pasir Putih? Terima kasih. Saya sokong, jadikan itu sebahagian ucapan saya. Saya minta pihak Kementerian Luar insyaAllah dengan kebijaksanaan yang ada membantu
umat Islam yang tertindas di mana saja, khususnya di Mesir. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa keadaan di Mesir dengan keadaan yang sekarang ini tu, kita rasakan keadaannya itu tidak akan membantu sangatlah bila selagi mana tentera memerintah di sana, dan mungkin suasana akan lebih berbahaya. Kerana takut, kita bimbang juga takut apa yang berlaku di Iraq, berlaku di Syria, mungkin juga akan berlaku di Mesir. Jadi kebimbangan ini membawa kita kepada suatu lagi masalah, itu pelajar-pelajar kita di Mesir. Baru-baru ini saya ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kerana memulangkan ramai pelajar-pelajar kita di bidang perubatan sebagainya kembali ke Malaysia. Tapi ramai juga yang kembali balik belajar di sana. Jadi kebimbangan ini saya rasa kita kena ambil kira, dan kalau boleh untuk tahun-tahun yang kedepan ini kita kurangkanlah penghantaran pelajar-pelajar kita, dan kita jangan galakkan keluarga-keluarga kita untuk menghantar anak-anak ke Mesir. Dan ini mungkin suatu tindakan kita secara indirect juga untuk mengajar kerajaan di Mesir itu bahawa kita tidak menyokong mereka, dan kita tidak perlu menghantar anak-anak kita untuk belajar di sana, atau rakyat kita untuk melancong di sana. Kita tidak galakkan mereka pergi ke Mesir lagi. Buat apa pergi ke Mesir dalam keadaan yang huru-hara diperintah oleh tentera, dan kita bukan nak berbaik-baik dengan kerajaan yang seperti ini. Jadi ini mungkin suatu tindakan yang boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Tolong fikirkah kebaikannya, kalau ada kebaikannya. Kalau tidak ada kebaikan, jangan. Itulah saja. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sebelum saya memanggil dua yang berhormat yang berdiri ini, saya pun mau buat teguran sikit lah. Kalau itu yang kita persetujui, tegur-menegur. Yaitu saya dapati bahawa satu isu kadang-kadang dibangkitkan oleh 4-5 orang wakil rakyat. Hal Rohingya, 2-3 orang wakil rakyat yang bangkitkan. Hal hukuman di Mesir ini 2-3 orang yang berhormat bangkitkan. Peraturan Mesyuarat 44, kalau ada hujah yang telah dihujah oleh wakil rakyat itu sendiri, dia ulang-ulang tidak dibenarkan. Begitu juga hujah-hujah yang telah disebut oleh seorang ahli yang berhormat tidak juga boleh disebut berulang-ulang. Jadi atas sebab itu saya minta nanti apabila yang berhormat menteri menjawab pada persoalan ini, jangan jawaban itu diperincikan, yaitu bagi soalan, bagi perkara yang dikemukakan oleh seorang yang berhormat ada satu jawaban. Rangkum saja satu kali, jadi pendek, karena isunya adalah sama.